Baiklah, itu tadi laporan dari perspektif berita antarabangsa di mana kita bawakan mengenai apa yang dilakukan oleh UNICEF yang mungkin akan menjalin kerjasama dengan pihak kerajaan Taliban dalam menyalurkan bantuan kepada mangsa yang terjejas. Namun ketika ini kita nak melihat daripada perspektif NGO di Malaysia sendiri yang memainkan peranan yang begitu besar dalam membantu masyarakat di Afghanistan, khususnya selepas Amerika Syarikat keluar dari negara itu pada Ogos tahun lalu. Dan ketika ini kita bersama dengan Ketua Pegawai Operasi Global Peace Mission GPM Malaysia, Syahrir Asfar. Assalamualaikum Syahrir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Syahrir, pastinya situasi di Afghanistan ketika ini memberi kesan ataupun memberi impak yang cukup besar kepada masyarakat di negara Ya. tersebut. Jadi Syahrir, sebagai Ketua Pegawai Operasi GPM, bagaimana mungkin boleh kongsikan antara keadaan terkini yang mungkin Syahrir ataupun GPM sendiri dapat informasi ataupun maklumat daripada badan-badan NGO di sana tentang situasi terkini di Afghanistan, khususnya di kawasan yang terjejas dengan gempa bumi ini. Syahrir. Okey, terima kasih Abang Ni. Untuk seperti mana yang kita maklum bahawa pada Selasa ataupun Rabu yang lepas kita maklum berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku di Paktikar dan juga Kos di Afghanistan, dan kita juga maklum bahawa Afghanistan ini telah melalui banyaknya situasi yang tidak tenang, tidak aman selama lebih beberapa dekad, dan sesungguhnya apa yang berlaku pada waktu ini iaitu gempa bumi yang berlaku pada waktu ini merupakan satu tambahan kepada tragedi-tragedi kemanusiaan yang telah dilalui oleh masyarakat Afghanistan pada waktu ini. Dan untuk makluman juga bahawa earthquake yang berlaku pada kali ini merupakan antara yang terbesar juga dalam 2 dekad, di mana kalau ikut rekod pada 1998 berlaku juga earthquake yang telah membunuh lebih pada 4,500 orang. Dan kejadian pada kali ini adalah the deadliest lah, maksudnya di antara yang mengorbankan banyak juga nyawa, iaitu 1,000 nyawa yang setakat ini telah direkodkan, dan kemungkinan akan bertambah walaupun mungkin di peringkat kerajaan Taliban telah memaklumkan bahawa search and rescue operation sudah sampai kepada tahap 90%. Namun begitu, dalam report-report yang kita baca dan juga kita dengar juga daripada rakan lapangan kita di sana, mengatakan bahawa ada kawasan-kawasan yang sukar untuk dimasuki, masih lagi berhadapan ataupun masih lagi ada mereka yang terperangkap di bawah runtuhan rumah mereka. Jadi keadaan agak kritikal juga pada waktu ini dengan keadaan hujan dan sebagainya, dan kita juga maklum bahawa kebanyakan rumah-rumah yang runtuh ini adalah rumah-rumah yang dibina daripada lumpur ataupun daripada tanah liat dan sebagainya. Dia menyebabkan kemusnahan lebih daripada 3,000 buah rumah. Jadi situasi yang berlaku pada waktu ini adalah keadaan masyarakat di Afghanistan kehilangan banyak perkara. Yang pertamanya, sekiranya kita lihat pada laporan, over 93%, lebih 93% masyarakat Afghanistan sukar untuk mendapatkan makanan-makanan. Justru apa yang terjadi pada waktu sekarang, yang keduanya mereka sedang berhadapan dengan mereka tak ada shelter, tak ada ruang untuk mereka berlindung di dalam Afghanistan itu sendiri. Jadi keadaan sekarang memang sangat menekan, saya kira, dan menurut laporan daripada rakan lapangan kita yang sekarang ini sudah pun berada di kawasan gempa, mereka mengatakan bahawa untuk akses masuk ke dalam kawasan tersebut pun berhadapan dengan satu situasi yang sukar sebab keadaan jalan yang tidak rata dan sebagainya. Jadi akses untuk menyelamat ni kebanyakan ni digunakan oleh kerajaan Taliban. Mereka menggunakan helikopter dan sebagainya untuk mengangkut mayat-mayat ataupun mengangkut mereka yang tercedera, termasuk akses kepada hospital dan juga klinik juga sangat-sangat limited pada waktu ini. Baik. Syahrir, jadi bagaimana GPM mungkin memainkan peranan untuk waktu ini untuk dalam usaha membantu krisis kemanusiaan dan juga krisis gempa bumi yang berlaku di Afghanistan ketika ini, dan bagaimana proses untuk menyampaikan bantuan tersebut sekiranya bantuan sudah mungkin sudah cukup nanti, bagaimana proses penyampaian bantuan itu dan apa antara birokrasi yang perlu dihadapi oleh pihak GPM sendiri? Boleh kongsikan Syahrir? Okey, baik. Kita sedang berhubung dengan rakan-rakan lapangan, terutama mereka yang berada di Pakistan, untuk proses penyaluran bantuan masuk ke dalam bumi Afghanistan.
Itu yang pertama. Yang keduanya, semalam kita telah melancarkan kempen bantuan segera kepada masyarakat Afghanistan dengan jumlah bantuan awal yang kita sasarkan adalah sebanyak 250,000 dan alhamdulillah sebab saja kita lancarkan ada sebuah pertubuhan iaitu Buddhist Light International Association telah pledge untuk menghantar bantuan sebanyak RM100,000. Ini adalah satu penghormatan ataupun satu rasa keprihatinan masyarakat ataupun civil society di Malaysia yang segera menyambut keperluan kemanusiaan di bumi Afghanistan. Jadi di peringkat kita insya-Allah 250,000 yang kita sasarkan awal ini akan memberikan bantuan terutamanya dalam sudut perubatan kepada mereka yang tercedera. Yang keduanya dari sudut kita menyediakan bantuan bekalan makanan yang sedia untuk dimakan. Yang ketiganya untuk kita pastikan sekurang-kurangnya mereka ini mempunyai shelter, mempunyai bantuan tilam, selimut dan sebagainya untuk mereka tidur dalam keadaan yang selesa. Dan yang keempatnya kita akan meneruskan bantuan dalam bentuk membina semula. Kita akan identify rumah-rumah mereka yang musnah sepenuhnya ataupun mereka mana yang kita boleh usahakan untuk kita survey dan kita bantu memastikan ada sustainable solution untuk pada masa hadapan supaya sekiranya berlaku lagi gempa, mungkin keadaan rumah mereka akan lebih stabil ataupun akan lebih selamat apabila berlaku gegaran gempa pada masa akan datang. Ini yang kita perlu untuk fikirkan bersama, tetapi pada awalnya pada waktu ini adalah untuk kita memastikan keperluan asas mereka. Sebab apa? Ada juga cabaran yang berikutnya adalah kolera ataupun sakit perut ataupun yang berkaitan dengan air bersih dan sebagainya. Ini di antara perkara yang kita perlu tangani segera pada waktu ini. Baik, Syaril, soalan saya yang terakhir untuk waktu yang singkat kita ada ketika ini. Syaril, saya terbaca laporan semalam ada perwakilan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berpangkalan di Kabul sendiri mengatakan bahawa bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan khususnya kepada mereka yang terjejas ini adalah perlu bersifat berterusan. Jadi bagaimana pendapat Syaril mengenai perkara ini, Syaril? Okey, kita lihat kepada keperluan, kita bagi bantuan one off dan kemudian selesai, one off dan selesai. Cumanya kita perlu faham bahawa situasi di Afghanistan pada waktu ini, mereka untuk makan itu pun satu struggle yang sangat real. Jadinya mahu tidak mahu kita perlu selesaikan keutamaan ini dahulu sebelum kita nak go into bantuan-bantuan yang berpanjangan ataupun yang lebih sustainable kepada rakyat Afghanistan. Jadi mahu tidak mahu apa yang berlaku pada waktu ini mereka telah melalui pelbagai tragedi dan apa yang berlaku earthquake ini merupakan satu lagi tambahan kesakitan kepada rakyat Afghanistan dan mahu tak mahu kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin kita mahu datang untuk sama-sama membantu meringankan bebanan mereka yang berada di sana insya-Allah. Baiklah, terima kasih Syaril Asfar yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Global Peace Mission Malaysia atas perkongsian tersebut dan pastinya kita mendoakan agar situasi kembali tenang di Afghanistan dan pastinya bantuan dapat segera dihulurkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan kejadian gempa bumi yang berlaku baru-baru ini.